Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan. Illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, innallaha la yastahyi ay yaqriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Fa ammal ladzina amanu, iaitu kalau orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan kalau orang-orang kafir pula, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala, mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Yudillu bihi katsira, jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik.
Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-26 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini berkesempatan untuk kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah untuk bulan ini. Mungkin ini terakhir ke tak tahu. Kemudian dengan kuliahnya, Allah izinkan kita duduk di dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ni berkat, tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, duduklah, Nabi kata ke sahabat, kalau kamu nampak ada taman-taman syurga, maka singgah dan duduklah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kami belum mati lagi dah, apa yang dimaksudkan dengan taman syurga tu? Maka kata Nabi, taman syurga adalah majlis yang di dalamnya ada menyebut tentang Allah, ada menyebut tentang aku Rasulullah, ataupun ada menyebut tentang Islam. Maknanya majlis ilmu. Maka majlis itu adalah sebahagian daripada Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka malam ni Allah izinkan kita duduk di dalam taman-taman syurga Allah di dunia. Maka kita harap Allah izinkan kita duduk di dalam syurganya yang sebenar nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu. Yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Nak kena kenal diri sekali lagi. Orang tak kenal tak? Sajad kenal lah. Okay, nama diberi Muhammad Syakir bin Nasoha, berasal daripada Shah Alam, Selangor, tapi sekarang menetap di Berwas, Perak. Jadi datang ke bumi tuan-tuan Terengganu ni untuk kembara dakwah sambil-sambil mencari dana sekolah lah. Patutnya dijadualkan sampai Jumaat, tapi apakan daya takdir Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dah takdir sampai malam ni saja. Jadi tak apalah. Yang penting kita berkesempatan walaupun di saat-saat akhir. Tapi kita masih lagi berkesempatan. Allah izinkan kita duduk di tempat yang terbaik, tempat yang berlipat kali ganda pahalanya, tempat yang dinaungi oleh para malaikat, iaitu majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Baik, jadi malam ni ahli jawatan kuasa tak bagi tajuk apa lah. Tanya tajuk apa malam ni? Dia kata bebas. Jadi tajuk kita malam ni, tajuk dia bebas. Jadi kita akan syarah apa tu bebas. Tapi tak apalah. Saya ni ada tajuk ke tak ada tajuk sama je. Jagi lari kat tajuk. Jadi baik tak payah pergi tajuk pun tak apa. Jadi malam ni lagi pun malam terakhir kuliah. Mana-mana, bukan sini je, mana-mana negeri pun. Jadi kita berkait dengan isu semasa lah. Yang terutama isu yang tengah sibuk. Duk WhatsApp ni tang naik. Lambat seminit dia baca. Tengok kat 100 dah. Duk main WhatsApp tu. Tu pelik gak, corona ya corona gak. Dia sibuk baca WhatsApp, orang suruh baca Quran. Duk kalut masing-masing duk main WhatsApp tu. Tapi tak apalah, tajuk kita berkenaan dengan isu yang kita tengah dilandai ni. Bukan setakat di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi seperti mana ayat yang saya petik tadi dalam suratul Baqarah ayat 26. Kita bacakan balik, kemudian kita tengok apa makna ayat ni. Allah kata, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Artinya sesungguhnya Allah la yastahi, Allah tidak malu, ayat riba membuat mathalan, contoh atau misalan, ma ba'udatan fama fauqaha, seperti apa, yakni seperti nyamuk, fama fauqaha atau yang lebih daripadanya. Di sini dalam kitab tafsir sebut maksud lebih di sini boleh jadi lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan konteks yang apa berlaku pada keadaan kita sekarang ni, nyamuk tu kecil dah. Jadi ayat ni betul kata. Allah kata Allah tak malu nak buat satu contoh, satu misalan yang lebih daripada nyamuk tu sendiri. Nyamuk kecil dah. Allah hantar corona ni lagi kecil daripada nyamuk. Dahsyat tak dahsyat? Bumi punya luas. Kita manusia badan besar-besar, sehat-sehat. Jenis apa nama siap angkat berat pun ada, yang jenis angkat besi. Badan sadar. Tuan-tuan tahu tak apa makna sadar? Orang sekarang sebutkan, badan dia sadar. Sadar ni asal perkataan besar bodoh. Betul, disingkatkan jadi sadar. Ni betul ni. Tulis dalam nota. Tak sungguh, badan dia besar. Orang KL dia macam tu. Orang KL ni dia suka sikit-sikit bodoh belakang. Besar bodoh, lapar bodoh, semua bodoh. Kalau belah Perak kami ni banyak mampu, lapar nak mampu, dia kata. Bagus kan, ingat mati. Tapi nak ceritanya gitu. Makna kata badan kita hebat-hebat, besar-besar. Tapi Allah hantar satu tentera dia yang halus kecil je, sehingga kan mata kasar pun tak nampak. Nak tengok macam ni tak nampak. Kecil halus, kena pakai mikroskop nak scan masuk ke dalam tu baru nampak. Cik, tapi kecil-kecil dia ranap dunia. Jadi menggelabah habis dunia hari ni. Ekonominya habis. Ada orang hantar video kat saya, negara luar lah. Kat negara kita ni dah nak jadi sikit. Berebut-rebut nak beli barang. Negara kita pun jadi dah. Cuma masih lagi boleh dikawal sikit lah. Negara luar sampai rempuh habis pintu-pintu shopping mall tu. Nak pergi beli barang, beras apa semua. Berebut-rebut sampai berpijak-pijak. Di sini kita nak tengok. Allah, kan kita kadang-kadang kita belajar dengan ustaz-ustaz cerita tentang huru-hara hari kiamat. Ini belum lagi betul-betul berlaku huru-hara hari kiamat. Tapi kita dah saksikan orang memijak orang. Kita pernah dengar kan ustaz-ustaz ajar kata, kalau nanti bila berlakunya huru-hara hari kiamat, ayah tak pedulikan anak, mak tak pedulikan anak, anak tak pedulikan mak, tak pedulikan siapa-siapa, masing-masing diri masing-masing. Lah ni dah berlaku sikit bahagian tu. Orang tak peduli dah kemanusiaan, orang duk pijak atau orang, yang penting dia dapat dulu. Yang penting dia selamat dulu, yang penting dia nak nyawa dia dulu. Tak kisah siapa dah. Habis. Hilang dah kewarasan akal manusia. Allah hantar tu, nama dia corona. Ni Allah sebut dalam ayat ni. Allah tak malu nak buat bandingan atau buat contoh perumpamaan sesuatu yang lebih kecil lagi daripada nyamuk tu sendiri. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan apabila perkara ni berlaku, maka orang-orang yang beriman mereka akan berkata ini, mereka percaya bahawa ini adalah petunjuk daripada Tuhan mereka. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ini benar petunjuk daripada Tuhan mereka. Orang yang beriman akan fikir begini. Adapun wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir dia akan buat timbul soalan, kenapa Allah buat contoh ataupun Allah buat seperti ini? Dia tak nampak apa sebab ni. Kenapa datang virus ni? Kenapa datang wabak ni? Ada orang beriman, dia nampak wabak ni bukan semata-mata pada sisi zahirnya, memang kita kata daripada Wuhan, daripada orang makan kelawar lah, apa lah, macam-macam lah. Tapi dari segi hakikat, orang yang beriman nampak wabak ni daripada siapa? Daripada Allah. Macam sekarang ni kita tengok umrah kita disekat. Tak boleh masuk Masjidil Haram, tak boleh masuk Masjidil Nabawi. Sisi zahir kita nampak
kerajaan Arab Saudi yang sekat. Itu zahirnya. Disebabkan akibat ni lah coronavirus ni, COVID-19. Tapi dari segi hakikat kita nampak siapa yang sekat? Allah yang sekat. Allah sekat kita untuk datang ke rumahnya. Allah sekat kita untuk berada di tanah suci. Tak cukup Allah sekat tanah suci Baitullah yang di Mekah, Allah sekat pula rumah Allah di tempat kita. Masjid-masjid disekat. Boleh, tapi ulama kata boleh lagi kita buat solat, cuma jangan dalam kelompok yang besar. Jangan sampai tak azan dah pula. Tok Bilal kata cantik Pani tak payah azan dah, tidur. Jangan. Azan tu tak kena azan, tu syariat. Tetap kena azan. Lepas tu dalam kelompok yang kecil tu imam dengan beberapa ahli jawatan kuasa masjid teruskan solat berjemaah, ianya fardu kifayah, tak boleh tinggal juga. Nak kena teruskan juga. Cuma tak buat dalam kelompok yang besar. Seperti mana macam solat Jumaat dan sebagainya. Kemudian majlis-majlis, aktiviti program seperti inilah, kuliah agama dan sebagainya tidak dibenarkan, kerana bila buat kuliah macam inilah dia jadi ramai kan. Jadi itu apa yang berlaku. Jadi orang beriman dia akan nampak ini datang daripada Allah, ujian daripada Allah, petunjuk daripada Allah, apa benda yang Allah nak tunjuk. Kemudian kalau orang kafir, dia akan buat persoalan, kenapa ni datang, apa salah, susah nampak. Ni dalam ayat Quran Allah sebut. Kemudian apa lagi? Kemudiannya Allah menjawab persoalan orang-orang kafir apabila mereka buat persoalan kenapa virus ni datang, wabak ni datang. Maka Allah jawab, yudillu bihi kathiran. Kata Allah, aku nak sesatkan ramai orang. Kemudian lagi Allah kata, wa yahdi bihi kathiran. Dan aku juga nak memberi petunjuk kepada banyak orang. Dalam erti kata makna, Allah kata Allah nak sesatkan sebahagian, Allah juga nak memberi petunjuk pada sebahagian. Kemudian Allah kata, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah orang yang Allah sesatkan itu melainkan orang-orang yang fasik. Fasik nak kena kenal dulu, siapa fasik? Fasik ni asalnya dia orang Islam. Dia orang Islam, tetapi dia mengingkari Islam. Ataupun tidak taat kepada perintah Islam. Ini termasuk dalam golongan fasik. Ulama kata fasik dengan kafir lain. Kafir tu terang-terang dia kafir. Terang-terang dia sembah topekong, digelar atas dahi macam YB Julutong, contohlah. Contoh nak bagi faham. Itu kafir. Tak, fasik ni dia IC Islam, nama Islam, tapi dia tak suka ikut cara Islam. Ini fasik. Yang disebut dengan kata lain, orang fasik ialah orang yang menderhakai, derhaka terhadap perintah Allah. Maka dalam ayat ni Allah kata, aku tidaklah sesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik ni akan jadi sesat. Maknanya di akhir zaman ni Allah nak tapis. Yang tinggal nanti betul-betul yang pure iman dia, yang betul-betul beriman. Adapun yang main iman ciput-ciput, habis. Takut goyang iman dia, duduk dalam kelompok fasik, kemudian habis jadi kafir. Sebab apa saya cakap gini? Ini sebab apa saya pilih ayat ni pada malam ni. Macam kita lah, mungkin ada yang kita nak beri penjelasan juga. Mungkin ada yang pertikai, kenapa masjid nak kena tutup, kenapa disko tak tutup, kenapa ini dan sebagainya. Kita kena faham, mufti-mufti kita buat tindakan ni betul dah. Sebab dia kena mengeluarkan satu hukum, yang hukum tu boleh dipakai oleh semua orang, orang awam. Seperti mana saya sebut tadi lah. Dan kalau kita jenis elok, sihat, tak ada apa-apa, dan kemudian kita dah biasa pergi masjid, tak apa, datang je lah masjid untuk semayang, tak salah. Cumanya ulama, mufti dia terpaksa keluarkan hukum supaya menjadi pelepasan, supaya janganlah orang berhimpun sebab takut nanti kalau sebab semayang ni kita tahu dah hukumnya wajib. Lagi-lagi solat Jumaat, perhimpunannya tu hadirnya solat Jumaat tu wajib. Jadi takut-takut kalau ada orang yang ada sakit, tapi dia takut dosa tak datang, dia datang juga. Bila datang habis merebakkan orang lain. Jadi ulama keluarkan hukum ditangguhkan solat Jumaat. Jangan kita melenting dan sebagainya. Kita terimalah ini sebab dalam ayat ni sebut Allah buat corona dan sebagainya. Ingat dua, yudillu bihi kathiran wa ma yudillu bihi
Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Allah nak bagi sat dan Allah nak bagi petunjuk. Kalau orang yang jenis beriman, dia nampak ini petunjuk Allah. Sebab apa? Allah nak uji dia. Kalau bila aku sekat tak boleh semayang kat masjid, aku sekat tak boleh semayang Jumaat, mu kat rumah semayang ke tak? Ataupun mu buat tak sama macam kat masjid? Ke sebab kat masjid ialah sebab ada orang ramai. Jadi mu nampak kemah lah. Nak ridak atas kepala bahu. Nak orang boh selai atas kepala bahu, dia boh sampai 2. Dahsyat. Kayu sugi tak payah cakap, macam nak sini lah. Itu yang kat telinga, yang kat mulut tengah duk gosok-gosok. Oh, hebat. Nak bahagian serban lilit Allah. Nak besar kuali sebab. Nak ekor sampai 2 ekor, satu ada 2. Oh, hebat. Bahagian semayang di masjid. Dah bila tak boleh semayang masjid, kat rumah semayang gitu tak? Allah nak test dah. Allah nak uji sebenarnya kita. Kalau orang beriman, kalau betul-betul iman dia macam saya sebut tadi, Allah tapih. Kalau pure sungguh iman dia mantap, kat rumah pun dia akan semayang sama macam dia semayang di masjid. Semayang di masjid je ni. Semayang ni penuh. Kadang-kadang angkat takbir tu, macam nak masuk jin angkat takbir. Nampak? Makna nak tunjuk sungguh-sungguhnya dia khusyuk, bergegar-gegar jari-jari tu. Ada kalau kat rumah macam ni. Gitu. Ada, mana tak betul lah. Mu buat bukan kerana Allah lah. Habis lah rosak. Yang ni yang kita takut ni. Ni Allah sedang uji kita. Dari satu sudut kita nampak ianya penyakit. Dari satu sudut Allah sedang uji penyakit rohani kita. Bukan semata-mata penyakit jasmani. Penyakit jasmani tak ramai kena. Corona dalam Terengganu banyak sangat kes. 4 kes kalau tak silap saya. Negeri yang paling sikit kes corona Terengganu dengan wilayah Labuan. Tapi wilayah Labuan tak pelik mana dia kecil je. 4 kes je. Negeri-negeri lain banyak-banyak, lambat-lambat. Jadi maknanya kalau nak chance ataupun peluang nak kena corona pada kita ni mungkin susah sikit lah, payah. Sebab kes tu terpencil sikit pada tempat kita. Tempat di Selangor, Kuala Lumpur lain lah cerita. Tapi jangan kita pandang selamat kat situ je. Tapi sedang Allah uji dalaman kita. Rohani kita tu sebenarnya. Sebab tu kalau orang yang beriman, dia nampak benda ni. Sebab tu kalau kita faham, penyakit ni dulu mula-mula orang panggil apa? Sebelum nama dia corona, orang panggil penyakit Wuhan. Betul tak? Sebab datang daripada Wuhan. Cuba kita belik hadis. Kita akan jumpa satu hadis yang Nabi sebut penyakit Wuhan. Bunyi macam sama. Satu Wuhan, satu Wuhan. Wuhan tak ada hadis. Wuhan ada hadis. Wuhan doktor kata. Wuhan Nabi kata. 1400 tahun dulu Nabi kata dah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nampak tak? Kenapa Nabi kata cinta dunia dan takut mati? Bila jadi kes begini, nampak? Kerajaan pusat mengeluarkan arahan, kedai-kedai ditutup. Jenis orang bisnes yang pandang dunia, nampak? Dia akan apa ni? Habis aku. Nampak? Habis macam mana aku ni? Dunia habis Dia nampak dunia ni bergantung dengan projek dia, niaga dia. Dia tak nampak rezeki yang dia kecap selama ni Allah beri. Nampak? Dia dah nampak tebal di hati dia hubbud dunia, cinta dunia. Kemudian Allah kata, Nabi kata dalam hadis wa karahiyatul maut. Karahiyah ni asal perkataan karaha. Karaha tu artinya benci. Karahiyatul maut artinya benci kepada kematian. Takut sangat kepada mati ni, takut sangat pada corona. Dia kata, kalau kena ni mati. Dia takut sangat dengan corona, takut sangat dengan nak mati ni. Lebih takut daripada dengan Allah sendiri. Yang ni sebab tu ulama besar janganlah kita takut dengan wabak ni, lebih takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis jadi rosak, hati jadi rosak. Ini Allah sedang uji rohani kita. Tak apalah langkah-langkah pencegahan. Kita pakai hand sanitizer lah, apalah macam-macam lah. Tutup mulut ke apa. Ini teruk bukan pakai mask dah. Dia pakai topeng welding terus. Takut sangat. Dia ingat malaikat maut tak boleh cam muka dia. Takut sangat apa. Kita ginilah tuan-tuan. Mana-mana kuliah saya pergi, saya cakap ni lah, bagi pesanan pada kita semua masyarakat awam.
Memanglah kita takut gak, dengan saya pun takut. Takut. Saya tempat kami duduk di Perak tu dekat dengan Pantai Remis. Nama tempat tu Pantai Remis. Pantai Remis ni lah makna kata pekan kami lah, nak buat beli barang, situlah banyak kedai-kedai. Kan? Kami duduk belah kampung dalam sikit, jadi nak beli barang kena pergi pekan lah. Pekan kami Pantai Remis. Nah, cerita ni lama dah, kat 2 bulan lepas. Tiba-tiba ada orang hantar mesej kat dalam grup-grup kawasan tu, grup-grup kampung, grup masjid. Dia kata ada suspek dah Pantai Remis. Allah. Jadi takut kita nak pergi Pantai Remis. Nak pergi beli barang takut. Tak kata nak pergi beli barang, pergi kuliah pun takut. Nah, jadi makna kata betul juga kita takut juga. Nah, tapi janganlah sampai kita takut, kita membelakangkan akan agama, membelakangkan Allah, nak membelakangkan Rasulullah sampai terlampau takut sangat. Rasa macam yang ni lah, habislah akulah. Padahal kita kena faham ayat Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, kalau tak mati dengan coronavirus, mungkin mati kena langgangan kereta corona. Dah corona kan bunyi ni. Nah, gebum langgar mati juga, kena langgar kereta. Nah, tak corona cik manis. Tak cik manis sakit jantung. Ada je. Kedak pun tak ada, tidur-tidur mati. Ada, boleh. Allah nak buat. Lepas tu jangan tidur dalam kuliah. Ada. Tu cerita dia. Maknanya mati tu pasti dah. Tapi yang tak pasti benda. Allah kata, kadang-kadang tu imam, tok khatib dia selalu baca dalam khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa makna dia? Biasa dengar ada ayat ni. Ke tidur dalam khutbah. Ada kan tok khatib suka baca ayat ni selalunya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang tu sebenarnya. Mati tu pasti. Corona tak corona pasti mati. Kadang-kadang bukan sebab corona, tersedak batuk 2 kali mati. KO tu. Orang Terengganu kata apa? Balik awal. Balik awal. Awal dia balik dah. Tu kata. Mati dia. Bila mati yang kita nak balik tu, mati tadi tu bawa balik apa? Iman ke tidak? Islam ke tidak? Yang tu je. Mati tu confirm mati dah. Cuma cepat atau lambat. Tapi bawa balik apa? Kalau hanya risau corona, kafir pun risau juga. Dah apa beza kita Islam dengan kafir? Kafir risau corona, kita pun risau corona. Tapi yang lebih kita risau kalau kena corona kemudian iman kita rosak. Mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah. Yang tu lebih kita takut. Tapi orang kafir, dia takut mati, dia takut meninggalkan dunia ni. Dia takut habislah harta dia dan sebagainya. Jadi kalau kita pun takut meninggalkan dunia kerana takut habis harta kita sebagainya, dah apa beza kita Islam dengan kafir? Kalau macam tu tak payah pakai kopiah. Ambil kapur buah 3 line atas dahi. Dah jadi kafir kat sama je. Kan? Jadi biar kita ada beza. Kita orang beriman, kita ada Quran, kita ada hadis. Jadi biar kita pegang seperti mana yang dalam ayat ni sebut. Allah kata, aku tunjukkan, aku nak aku menyesatkan sebahagiannya dan aku memberi petunjuk pada sebahagian. Moga-moga kita jadi pada golongan yang dapat petunjuk daripada Allah. Bila kita nampak walaupun Allah sekat tak boleh pergi Mekah Madinah, Allah sekat tak boleh buat solat Jumaat, Allah sekat itu dan sebagainya, tapi sekatan itu langsung tidak menggugatkan iman dan amal ibadat kita. Kita buktikan pada Allah, walaupun engkau tidak benarkan kami solat jemaah di masjid, kami dirikan jemaah di rumah kami. Walaupun engkau tidak izinkan buat solat Jumaat dan sebagainya, aktiviti di masjid, tapi kami akan terus baca Quran dan sebagainya, buat amal begitu lagi banyak. Kita tunjukkan pada Allah, walaupun kita duduk hanya di rumah. Kalau itulah hati orang yang beriman. Tapi kalau hati si fasik macam tadi ni, Allah sebut wama yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah aku sesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Orang fasik ni orang yang suka sonok-sonok, tak peduli pasal Islam. Bila dia dengar mufti kata tak payah pergi sembahyang, lagi dia syok.
Betul tak? Dia kata, wah ni baru best tak pergi sembahyang Jumaat. Ni baru betul. Dia kata. Ni golongan fasik. Nampak ni Allah kata. Allah akan menyebabkan mereka lebih sesat lagi. Tu moga-moga kita tak masuk dalam golongan tu. Moga-moga kita tak masuk dalam golongan tu. Ada yang golongan yang menyalahkan golongan tabligh. Ni termasuk fasik kan? Tabligh ni walaupun kita bukan ahli tabligh, tetapi kita kena menyokong segala perkara-perkara yang baik. Orang tabligh buat kerja baik yang mungkin kita semua tak mampu nak buat. Mereka boleh datang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kadang-kadang ada yang dihalau, kadang-kadang macam-macam hal. Ada kawan saya, dia jadi tabligh, dia cerita pengalaman ni. Nak bagi-bagi salam, kawan tu buka pintu tengah asah parang. Sini. Nak apa? Nak. Tak jadi tu kot. Dia kata macam-macam hal. Ada dihalau. Tapi mereka tabah terus juga buat kerja dakwah, menyampaikan risalah agama. Macam kami ustaz-ustaz gini, ceramah gini. Tapi nak pergi rumah ke rumah pun kadang-kadang kami tak mampu, tapi mereka mampu. Kemudian Allah uji. Allah uji daripada kelompok mereka lah yang paling ramai terkena wabak ni. Kemudian mereka lah yang menjadi, orang cakap apa, menyebabkan tersebar ke orang lain. Jadi Allah nak tengok kita. Kalau kita orang beriman, kita tak salahkan mereka. Kerana ini dah ketentuan Allah. Sebab tu ni yang disebut tadi. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Dia tak salahkan orang tu, tapi dia nampak ini adalah ketentuan Allah. Macam mana Allah uji. Tapi kalau jenis orang fasik, dia akan kata apa? Ni lah buat-buat tabligh ni. Dan sebab tu dari dulu aku tak sokong dia ni. Tengok punca jadi wabak. Yang dia tak nampak yang Cina makan kelawar jadi wabak tu tak nampak punca. Yang dia nampak tabligh jadi punca. Ni. Sebab apa? Dalam hati sudah kotor. Dalam hati sudah busuk. Dalam hati ni sudah ada fasik. Benci kepada gerakan-gerakan Islam. Tak suka kepada perjuangan-perjuangan Islam. Perjuangan Islam ni banyak jalan dia. Ada di antara kita yang cebur dalam bidang politik Islam. Sebagai contoh. Ada yang cebur dalam bidang tabligh. Ada yang cebur dalam bidang ekonomi Islam dan sebagainya. Yang penting kita, matlamatnya kita sama, nak menegakkan Islam. Kita nak meletakkan Islam itu di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita nak meletakkan bahawa Islam itu di atas, tidak ada yang lebih daripada Islam. Itu matlamat kita. Tiba-tiba kita bercakaran sesama kita. Maknanya ada tak kenalah hati tu. Nak? Bunyi apa tu? Bunyi jam. Ingatkan bunyi yang kat hospital tu. Ting. Takut ada suspek dalam ni. Ada. Tapi itulah nak cerita dia berlebih kurang. Kemudian kita baca satu hadis Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu zaman kepada umatku. Bila kita jumpa hadis yang kata sayati yushiku, maknanya akan datang pada umatku, akan tiba satu zaman pada umatku. Hadis-hadis gini kata ulama, hadis tu untuk kita. Bukan untuk zaman sahabat, tapi untuk kita. Kerana bila Nabi kata akan datang satu zaman, zaman tu zaman kita lah. Sebab kita berada di akhir zaman. Jangan kita rasa selesa, lambat lagi ni, dia kata. Lambat lagi, Dajjal tak keluar. Dalam duk kata Dajjal tak keluar, tiba Dajjal muncul depan dia. Tak mampu. Jangan duk rasa selesa sangat. Sebab inilah zaman kita, yakni zaman akhir zaman. Bila Nabi kata, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari daripada para ulama dan para fuqaha. Zaman siapa dah tu? Zaman kita. Tak suka ulama, tak suka fuqaha. Fuqaha ni maknanya ulama-ulama fiqh. Tak suka pada alim-alim ulama, tak suka pada tok-tok guru, tak suka pada asatizah. Mungkin kita yang ada dalam surau ni insya-Allah kita okey. Tapi ada di luar sana ramai juga yang benci pada ulama, benci pada tok guru, benci kepada alim-alim, benci kepada orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang buat kerja agama. Seperti mana macam tabligh tadi juga kita sebut. Fayabtalihimullah bithalathi baliyatin. Maka Allah akan turunkan 3 jenis bencana ataupun 3 jenis bala, malapetaka. Apa dia? Ulaha, yang pertama kata Nabi, yarfa'illahul barakah min kasbihim.
Pertama sekali, Allah akan angkat keberkatan daripada segala usaha mereka. Apa yang mereka buat tak ada berkat. Jadi tapi berkat tak ada. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair, tu maksud berkat. Berkat tu maksudnya bertambah-tambah kebajikan. Kalau nak tengok berkat tak berkat, contoh macam derma lah. Nak tengok sebab tabung lalu. Nak tengok derma kita berkat tak berkat, bertambah tak derma kita. Sebab makna berkat ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kalau dulu, kini dan selamanya RM1, dia tak kena tu. Sebab apa? Sebab rezeki Allah bagi kat kita kan bertambah. Betul tak? Zaman mula-mula dulu kita main jalan kaki je sebab tak ada kenderaan, hidup susah lagi. Lama-lama Allah bagi basikal 2 tayar. Tapi kena kayuh sendiri. Lama-lama Allah bagi tak payah kayuh dah, pulah kat tangannya, dapat motor. Boleh ada rezeki motor. Lama-lama Allah bagi daripada 2 tayar naik 4 tayar. Mana kereta? Lah kali lama-lama Allah bagi 6 tayar lori. Last kali 4 tayar balik. Mana? Van jenazah. Maknanya makin meningkat rezeki kita. Tiba-tiba bahagian derma gitu gak tak meningkat. Padahal rezeki yang masuk makin bertambah. Patutnya rezeki yang bertambah tadi, dermanya pun jadi bertambah lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dermanya tak jadi berkat. Derma saja tapi kurang berkat. Sebab apa kurang berkat? Sebab berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Buat bukan kerana Allah, tapi buat kerana makhluk. Kadang-kadang nak tunjuk kat orang dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang alamat tabung lalu kat depan, tak bubuh orang kata kedekut. Dia siap jeling, dia doa, janganlah lalu sini. Ada, tapi bukan sini, tempat lain. Sini okey. Itu cerita. Jadi kurang berkat lah. Sama juga Allah sekat Mekah Madinah. Sebab apa Allah sekat Mekah Madinah daripada kita dapat pergi buat umrah? Sebab dah tak ada keberkatan. Bukan Mekah Madinah tu tak ada keberkatan, orang yang pergi tu tak dapat berkat. Tak dapat berkat apa? Sebab pergi bukan kerana ibadat, tapi pergi kerana melancong. Tak rasa apa dia. Macam isu si Sajat lah. Bukan nak kutuk ke dia, tapi nak bagi teladan pada kita. Kalau ikut duit dia jutawan. Dia pergi balik hari pun boleh. Turun kapal terbang sini, naik pula kapal terbang sebelah, pergi pula. Boleh, duit banyak. Juta-juta duit. Macam kita nak kena kumpul sampai 6,000, 7,000 nak pergi umrah. Dia duit banyak. Tapi pergi sana jadi benda. Sungguh-sungguh orang ibadat. Dah lah buat benda yang dilarang Allah. Dia lelaki pakai wanita. Lepas tu siap tayang tu, siap buat macam peraga fashion. Duduk kat bahagian burung merpati tu, buat set. Allah sakit hati. Lepas tu ada orang kata, alah ustaz ni sibuk nak cakap pasal Sajat. Entah sebelum Sajat ni dah berapa ramai dah pondan pergi masuk Mekah Madinah, tapi mungkin kita tak tahu. Dia kata betul. Mungkin kita terlepas pandang dan kita tak tahu. Berapa banyak pondan dah masuk Masjidil Haram dan sebagainya, betul. Tetapi nak ceritanya kita tak tahu tu sebab apa kita tak tahu? Sebab dia tidak menunjuk-nunjuk. Zaman hari ini punya masyarakat, dia menunjuk-nunjuk benda yang salah, berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Padahal dia tahu tak tahu apa dia buat tu salah, dosa. Kemudian tunjuk pula pada orang, seolah-olah rasa macam tak bersalah langsung. Sebab apa? Sebab sombong, tidak ada takut dan tak ada rasa malu kepada Allah. Ni yang jadi rosak. Yang ni lah punca Allah turunkan balik. Lepas tu kita cakap zaman dulu ada je orang minum arak, betul tak? Bukan zaman lah je, zaman dulu lagi ada orang minum arak. Main judi, orang zaman dulu lagi sabung ayam, main tikam, macam-macam. Ada je zaman dulu. Orang tak semayang, ada juga zaman dulu, ada je orang tak semayang. Tapi kadang-kadang orang zaman dulu ni buat maksiat sorok-sorok. Sorok-sorok. Ada yang minum arak tapi kat rumah dia tak tunjuk kat orang. Tak semayang, duduk senyap-senyap kat rumah. Tak tunjuk kat orang. Lani punya zaman
minum arak, letak dekat gambar kat Facebook tu, pegang botol arak. Tengok bahagian religion, bahagian agama tulis Islam, tapi pegang botol arak, bangga pula tu. Nak bangga dengan maksiat. Ini lebih Allah murka, lebih Allah marah. Nah, kalau kamu buat maksiat tapi kamu rasa bersalah, boleh tahan kira. Ni kamu buat maksiat, lepas tu tak rasa bersalah tu, siap belagak tu, tunjuk kat orang. Ni yang Allah murka ni. Kesombongan nama dia. Ada kata. Contohnya, bukan kita nak kata Nabi Adam salah, tak. Tapi ini Allah buat sebagai satu bentuk peristiwa untuk kita ambil teladan. Nabi Adam makan buah khuldi. Ulama jawab makannya kerana keinginan. Dalam bahasa Arab, keinginan dipanggil syahwah. Maknanya keinginan dia nak makan, akhirnya dia makan. Jadi bila dia makan buah yang dilarang, Allah marah, dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah dan dia mohon ampun pada Allah, taubat. Berbeza dengan salahnya si iblis. Sebelum tu kita nak tanya tu. Iblis ni yang Allah murka sangat sampai Allah laknat dia, dia buat salah apa? Dia buat dosa dia. Ada pernah dengar iblis tikam nombor ekor? Ada. Nampak? Iblis minum arak dia? Tak juga. Arak tu air kencing setan, dia takkan minum air kencing dia sendiri. Nampak? Setan jantan rogol setan betina dia? Tak juga. Habis yang jahat sangat setan ni apa hal dia? Yang sampai Allah murka, Allah laknat dia. Sebab apa? Sombong. Satu tu je. Kerana dia sombong. Sebab tu ulama kata sombong adalah selendang Allah. Maksud selendang Allah artinya kepunyaan Allah. Allah yang layak sombong. Allah kalau kita baca dalam 99 Asmaul Husna, salah satu nama Allah Al-Mutakabbiru, yang maha sombong, yang maha megah. Sebab apa? Sebab makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Layaklah pada Allah. Allah sombong dengan ilmu dia. Memang siapa lebih cerdik daripada Allah? Allah sombong dengan kekuasaan dia. Memang siapa lebih kuasa daripada Allah? Tapi makhluk pegang sombong tak boleh. Sebab ada yang lebih hebat daripada dia. Kita nak sombong dengan ilmu, ada orang lebih cerdik daripada kita. Kita nak sombong dengan kuasa, ada orang lebih berkuasa daripada kita. Tak boleh gimana. Tapi Allah tak ada. Nak sombong dengan jawatan, kan? Macam kerajaan yang lepas. Nak sebenarnya poin dia nak cakap yang tu lah. Tapi dia kondang-kondang dulu. Sombong. Nak gimana sombong? Bila Allah dah sentak, tarik balik, kan nak jadi apa? Jadi rakyat biasa. Tu yang jadi meroyan. Nampak? Tak habis-habis pam cakap macam gila seorang-seorang. Kita tak payah layan. Sebab kata tok guru kami, kerja kita macam jadi postman, hantar surat. Bila kita hantar surat, kan ada anjing kat rumah orang kafir biasanya kan. Anjing wong dia. Kita jangan layan lah. Ini kita tinggal surat, kita punduk cangkung, balas balik. Dah kan jadi anjing juga namanya. Jadi tak payah peduli. Nanti tuan dia datang, marahlah anjing ni. Kita pula. Jadi kita buat gitu juga. Jangan payah layan. Kita buat kerja kita untuk tegakkan agama, tegakkan Islam. Sudah. Tak payah layan puak-puak ni. Kan? Lantak ke dia lah. Mana dah tadi? Hilang barakah tadi. Hilang keberkatan. Habislah tak ada berkat. Jadi sebab itulah pergi Mekah, Madinah, tak ada rasa takut pada Allah. Pada tujuan pergi sana kita nak takut. Saya bukanlah nak kata kita ni bagus, tak. Tapi pertama kali saya mengerjakan umrah masa tu dengan family. Masa tu budak lagi, remaja masa tu. Mak saya lah, dia ada duit pencen lebih. Dia kata nak bawa anak-anak sekali lah. Dia pun bawa. Kami pergi, saya dengan adik saya. Tu first time. Dah faham lah, zaman remaja kita nakal-nakal juga zaman remaja. Jadi masa nak pergi tu, masa kat airport Malaysia lagi risau dah. Airport sini baru, tapi risau dah. Allah, pergi sana nanti macam mana, takut. Sebab orang kata tanah ni tanah yang orang cakap tanah haram kan, tak boleh buat main-main. Kalau Allah nak turun bala ke, Allah nak aibkan ke, Allah boleh buat terus. Risau. Dan zaman tu pula kan ada buku mastika zaman dulu. Kan kita baca buku mastika, ada orang cerita, dia kata dia Kaabah tak nampak, sesat tak boleh pulang lah, macam-macam lah. Jadi takut kan kalau kena kita. Sampai turun kat airport Jeddah tu, airport dekat Arab tu, lagi bertambah berdebar. Masuk dekat kawasan Masjidil Haram, tak nampak lagi Kaabah ni. Sebab kan dinding luar tu, bangunan luar tu, masuk ikut mutawif.
Ikut belakang mutawif. Mulut ni tak berhenti sifat astagfirullah. Ya Allah, kita doa sungguh-sungguh dalam hati. Ya Allah, janganlah engkau buka aib aku ya Allah. Aku tahu dosa aku banyak mana. Aku tahu benda jahat apa aku buat kat Malaysia. Dan engkau pun tahu ya Allah. Walaupun mungkin orang lain tak tahu, mak aku tak tahu, ayah aku tak tahu, tapi engkau tahu sebab engkau nampak apa aku buat. Dan seorang-seorang aku buat benda salah, engkau tahu. Tolong ya Allah, janganlah buka aib aku kat sini. Kalau engkau buka aib, malu aku semalu-malunya ya Allah. Izinkan aku melihat Kaabahmu ya Allah. Sungguh-sungguh ikut belakang punggung mutawif. Sampailah akhirnya dia bawa masuk lorong-lorong, pop, nampak ada bangunan hitam. Allahu Akbar, tak terkata. Tengok Allah, Kaabah. Akhirnya dapat juga tengok. Depan mata secara live selama ni tengok gambar, tengok kat TV. Jadi maknanya dalam hati tu pergi sana ada rasa takut. Lah ni tak ada takut apa. Siap boleh buat selfie lah apalah, tak ada rasa apa-apa. Tidak ada roh ibadat tu. Ni tidak ada dah keberkatannya. Bukan tempat tu tak ada berkat. Orang yang datang tu tak bawa berkat. Tak ada keberkatan. Allah cabut ni dalam hadis sebut. Apabila tolak alim ulama, tak nak ikut ulama dah, Allah akan tarik keberkatan daripada segala kerja buat kita. Termasuk kerja-kerja ibadat pun tak ada berkat. Hari ni kadang-kadang ada orang baguslah dia semayang, tapi semayangnya pun tak ada berkat. Kadang-kadang semayang tak ada berkat macam mana Ustaz? Semayangnya sekadar nak tunaikan semayang. Orang kata tak apa, asal semayang sudah. Mana boleh main asal semayang sudah? Salah. Kalau main asas semayang sudah tu ayat Allah, fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang-orang yang semayang. Allah ancam pada orang yang solat dengan neraka. Padahal dia semayang kan, tapi Allah ancam dia dengan neraka. Pasal sebab semayangnya buat lebih kurang. Semayangnya tak jaga. Semayangnya kadang-kadang supaya biar orang nampak dia semayang sudah. Bukan semayang kerana nak ibadat pada Allah, bukan semayang kerana nak sujud pada Allah, tapi nak bagi orang tengok, bagus semayang tak nampak rapi sangat. Tu yang jadi. Betul tak? Tu habis dah hari ni. Keberkatan Allah tarik. Dalam Masjidil Haram Allah tarik keberkatan. Masjid kat kampung kita pun Allah ambil dah. Sebab apa? Sebab orang tak hargai. Berapa ramai sangat yang datang semayang berjemaah. Jadi bila orang tak hargai rumah Allah, dibuat rumah Allah besar-besar, tinggi-tinggi dengan kubahnya, dengan warna lampu macam-macam hebat, tapi orang tak hargai. Akhirnya Allah cabut keberkatannya, maka tak ada dah dapat mengerjakan solat berjemaah. Ini sebenarnya satu perkara yang sedih kepada kita semua orang yang beriman. Kalau tidak ada rasa sedih, takut-takut hati kita ni ada masalah, ada kekotoran. Kalau orang yang jenis jaga solat berjemaah, tiba-tiba dengar tak boleh jemaah, dia akan rasa pilu. Dia akan rasa Allah tak ada dah nak berjemaah dengan sahabat-sahabat. Salam-salam sama kita. Ni salam tak boleh dah. Kena buat gini. Dia buat ke benda. Baik tabik. Salam tak boleh. Kalau betul lah kan, okey, menurut kajian sains kata wabak tu boleh merebak daripada tapak tangan kita. Janganlah terus tak boleh salam. Kalau pakai lapik ke tak boleh, pakai sarung tangan ke. Sebab salam ni ukhuwah antara orang Islam. Itulah kekuatan. Dan Nabi kata bila kita salam sahabat-sahabat kita, gugur segala dosa antara sahabat tu. Dia dengan dia ni salam, gugur. Jatuh habis dosa. Kan? Macam kita dulu gaduh kan, beza parti, salam lama sikit biar banyak sikit gugur dosa. Nampak? Ada kan? Macam-macam habislah, ambil dah keberkatan sana, keberkatan sini, keberkatan salam, keberkatan masjid, keberkatan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab orang tidak hargai dah. Memanglah kerajaan putuskan sampai hujung bulan. Tapi kita risau juga, bukanlah saya menakut-nakutkan masyarakat, tapi kita risau juga kalau semakin teruk, mungkin benda ni akan dilanjutkan lagi. Sampai bila? Sampai bila? Wallahu a'lam. Perkara ni sebab tu kita kena betul-betul nak buktikan kepada Allah bahawa walaupun
kita tak boleh dah solat jemaah ke kuliah dan sebagainya, tapi kita tetap mengerjakan ibadat walaupun di rumah. Kita nak tunjukkan pada Allah kesungguhan kita. Moga-moga Allah pulangkan balik segala nikmat-nikmat ni. Dan benda ni dia tak akan terasa nikmat bila kita dapat selalu. Memang tak terasa. Kita tak rasa nikmat solat jemaah, kita tak rasa solat Jumaat sebab biasa dah dapat. Tapi bila disekat baru nampak, baru termenung, baru kita fikir Allah. Baru dah kadang-kadang orang yang tak jaga solat jemaah, dia barulah teringin aku nak pergi jemaah tapi dah tak boleh. Baru nak cakap. Ketuk kepala tahu. Baru terasa nikmat. Memang begitu pun, macam puasa lah, macam puasa. Hari ni bukan bulan puasa. Jadi kita makan kadang-kadang jatuh atas lantai, kita pijak-pijak dengan kaki je. Kita orang kuih-kuih gitu je. Sebab apa? Sebab benda biasa dah kan dapat. Tapi cuba tengok time bulan Ramadan. Kita nak hantar anak kita pergi ngaji sekolah pasti pagi-pagi. Jadi dia lapar perut, budak umur 6 tahun 7 tahun. Budak kan takkan puasa lagi, budak kecil lagi. Jadi dia kata nak akan kita beli karipak. Bagi dia makan, bini kita buat, dia bagi karipak. Tiba-tiba tepung karipak tu jatuh atas lantai. Kita tengok tepung tu rasa macam mana? Kita renung tepung. Aku dapat tepung ni pun jadi rasa. Kita rasa nikmat kat tepung tu. Padahal tak ada isi apa tepung je. Kita akan rasa besarnya nikmat tepung tu. Itu ini yang sekarang ni masa bukan bulan puasa, kita makan-makan karipak, tengok-tengok inti dia bukan inti ubi ke apa, inti oksigen. Tahu karipak inti oksigen? Makna kosong lah dalam, kembung je lebih. Kita komplain apa ni? Makan tepung lah. Kita marah. Tapi time Ramadan tepung tu kita nak. Kita dapat yang tu jadi dah. Kita lalu kat bazar kan, kawan tu tak tuang lagi air, baru tuang ais. Darah hidung ni, tengok jenis potong buah tembikai, tengok merah. Tembikai dah duduk kat sini lah, rasa sedapnya nikmat. Sebab apa? Sebab masa tu tak dapat, baru terasa nikmat. Besarnya nikmat makan, barulah kita faham besarnya nikmat rezeki. Sama gak macam nikmat nyawa ni, nafas ni. Sekarang ni senang kan, hu-ha sedut nafas. Tak apa. Bila tak ada esok nafas, baru kita tahu. Kalau nak bagi rasa nikmat nafas ni, dengar tip saya aja. Balik pada kuliah ni lagi, balik mayang isyak ni, pergi kat bilik air, nampak ada kan kolah air kita tu, kat bilik air tu, tempat kita mandi tu ada kolah tu. Selam muka dalam air tu. Jangan lama sangat, 2 jam setengah. Kapan gini tangan pak gitu. Tarik muka tu, kita sebut dia. Astagfirullahaladzim. Allah, kita sebut nama Allah. Baru kita rasa besarnya nikmat bernafas, walaupun sekali sedut. Padahal yang ni daripada start kuliah tadi pukul 8 berapa kali sedut dah kita. Tapi kadang-kadang kita tak rasa. Jadi kita salah gunakan nikmat nafas kita buat benda yang salah pada Allah. Buat maksiat dan sebagainya. Jadi yang ni Allah nak ajar kita balik. Sebab itulah bila Allah turunkan virus corona ni, jangan kita takut sangat. Takut untuk mencegah tak apa, macam yang kerajaan buat sekarang ni. Ini bukan kerana apa, ini untuk pencegahan. Mufti, ini bukan pandai-pandai kerajaan buat, dipanggil persidangan para mufti. Mufti bawa keluar ayat Quran, hadis dan sebagainya. Tengok balik sirah Nabi zaman dulu ada tak pernah berlaku gini. Ini tujuannya bukan soal kita takut pada penyakit sampai membelakangkan Tuhan. Tak. Tapi ini adalah langkah pencegahan. Ini kerana kita orang cakap apa? Untuk mengelakkan perkara yang lebih mudarat. Ini kisah dia. Jadi makna kata inilah bila jangan kita pandang kita pada penyakit itu semata, tapi kita pandang apa yang Allah nak ajar pada kita bila Allah turunkan wabak. Apa benda yang Allah nak beri sebenarnya? Pandang pada penyakit tu, pandang sebalik. Jangan pandang penyakit, pandang apa yang kita dapat daripada penyakit. Sebab ghalibnya manusia ni, dia payah nak ingat Allah dalam keadaan senang. Betul tak? Saya muda-muda ni minat agak bola. Tapi bola saya geng Rik Giant lah, merah kuning Selangor. Tempat saya nak merah kuning Selangor kan, Rik Giant. Jadi pengalaman lah tengok bola daripada kecil sampailah
Tak pernah lagi tengok orang bubuh bola masuk dalam gol lepas tu takbir. Ada? Nak tengok? Tak, takbir ada. Tak, dia sebut ni Yahoo. Tak, ni Yahoo ha. Nah, sonok dia tak sebut nama Allah, dia sebut Yahoo. Lepas tu dia lari, main balik kan, lari, pasukan lawan masuk kaki celah kangkang dia. Kelepuk jatuh berlipat naik atas muka. Dia tengok macam kenal kaki ni kata. Bau-bau dia kenal ni bau kaki dia punya. Berlipat dah naik atas muka. Dah tu masuk dalam ambulan. Masa dalam ambulan tu dia nak sebut Yahoo ke apa? Yahoo, kaki batah. Nak bongok lagi tu. Nah, dia sebut nama siapa? Allah. Nah, sebut nama Allah. Dia akan sebut nama Allah. Sebab apa? Sebab dia tengah sakit. Dia tengah susah. Lepas tu kadang-kadang Allah bagi kita susah begini, Allah bagi kita sakit begini, sebab Allah nak kita ingat pada dia. Lepas tu kita cakap, jangan takut ke corona sampai tak ingat Allah dah. Jadi kalau kita orang beriman, walaupun disekat tak pergi masjid dan sebagainya, tapi kita rasa takut kepada Allah kerana kita pandang ini bukan sekadar sakit, bukan sekadar penyakit, tapi ini adalah teguran daripada Allah. Kerana mungkin dosa-dosa kita, maka kita taubat sungguh-sungguh, kita baca Quran, amalkan bacaan suratul Mulk, suratul Kahfi dekat rumah dan sebagainya, teruskan buat ibadat. Sekarang pun kerja pun stop kan, tak ada kerja apa semua. Yang inilah masa dia, orang beriman dia akan nampak, oh ini Allah dah bagi aku masa untuk aku fokus pada akhirat. Sebab apa? Sebab sebelum-sebelum ni aku duk sibuk dengan dunia. Betul tak? Sibuk sana, sibuk sini, sibuk dengan bahagian dunia. Sekarang Allah stopkan dunia aku sekejap, sebab Allah nak suruh aku fokus pada akhirat. Sebab tu kalau orang pandang wabak ni dengan mata hatinya yang penuh keimanan, maka dia akan nampak Allah nak jadikan wayah dibihi kathira. Allah nak berikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia tak pandang dengan hatinya dengan penuh iman, maka takut-takut dia akan masuk dalam nak yudillu bihi kathira. Allah nak sesatkan mereka-mereka yang tidak memandang. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bala yang pertama bila jauh daripada ulama dalam hadis. Kemudian lagi Nabi kata wasaniyah, yang kedua, yusallitullahu taala alaihim sultanan zaliman. Kalau kita jauh daripada ulama, maka Allah akan berikan pemerintah yang zalim kepada kita. Ini dah berlaku dah sebelum ni. Sekarang ni moga-moga kita harap jadi yang elok lah, jadi yang baik lah. Lagipun tercatat dalam sejarah, nak menteri baca khutbah. Nak kita bangga sebagai jadi orang Islam, dan lebih bangga lagi yang baca khutbah menteri itu adalah orang kita juga, jemaah kita. Ayat ni kita nak supaya jadi contoh. Tapi kalau kita membelakangkan ulama, maka Allah akan hantar orang makna zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai'i fi ghairi bimaudi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Patutnya meletakkan Islam tu di atas, tak diletakkan kapi lebih di atas daripada Islam. Ini yang dikatakan zalim. Yang ni. Jadi kalau kita tinggalkan ulama, itulah yang akan berlaku. Kemudian kata Nabi wasalisah, yang ketiga, kalau tinggalkan ulama, jaga iman. Tak apalah kalau terkena penyakit, tak kira lah corona ke benda, jasad kita mati tetapi hati kita tetap hidup. Hidup mana? Hidup dengan penuh keimanan. Daripada ada orang jasadnya hidup, segar-bugar, sehat, tak ada apa-apa masalah, tapi hatinya telah mati. Hatinya tak ada iman, hatinya tak ada Islam dalam diri dia. Nampak? Ini lebih parah. Jasad hidup jalan sana, tapi hati kosong, macam zombie. Jalan ke hulu ke hilir, tapi agama tak ada rasa apa. Tinggal semayang tak rasa apa. Macam kadang-kadang lah, kita kadang-kadang Allah buat saja je, Allah buat kita bangun terlewat. Malam tu entah buat benda dah, nak kaji sangat, sibuk kaji pasal corona. Bukan Menteri Kesihatan pun, tapi dia kalut situ. Dia buat kaji pasal corona, pukul 3 pagi baru tidur. Tidur, esok pagi lewat bangun. Terlajak. Taklah terlajak mana sangat, pukul 10.30 pagi baru bangun. Tapi bila bangun 10.30 pagi tu jadi macam mana? Kalau orang yang ada takwa dalam hati dia, ada rasa takut pada Allah, bila dia bangun, astagfirullahalazim,
Allah 10.5. Allah kelang kabut lompat tu daripada katil, terjun terus dalam kolah. Ada mak korang kelang kabut ambil wuduk apa semua, pak ganti balik sembahyang qada. Sebab dia takut kepada Allah. Tapi ada orang bila Allah dah cabut rasa takut, rasa malu pada diri dia. Tak payah kata 10.5, 12.5 bangun. Tengok, 12.5 awal lagi dia. Tidur balik, relax, tak ada rasa apa, tinggal semayang tak rasa apa. Ini yang berlaku, ini yang kita takut, ini yang akan mengundangkan bala daripada Allah. Batulah. Lepas tu macam kita sebut tadi, orang zaman dulu takut-takut gak buat maksiat, zaman lah tak ada rasa takut apa. Kurang-kurang kalau hang tak semayang pun, bukanlah kita sokong dia tak semayang, tapi kurang-kurang kalau tak semayang pun segan-segan tu biarlah ada sikit. Kalau ada segan, kurang-kurang imannya masih lagi ada walaupun tak mantap. Sebab Nabi kata wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu tu sebahagian daripada iman. Tapi kalau malu pun dah tak ada, imannya pun dah rosak lah. Takut tak ada iman pula kan. Patut segan sikit mat. Dia waktu maghrib, tengah azan maghrib duk makan situ. Kalau buka puasa boleh tahan kira. Tengah-tengah makan, mat kita makan dalam sikit mat, sorok sikit, orang duk tengok segan lah. Dia kata boleh tahan kira. Kita ni tak semayang, kita makan dalam sikit. Boleh tahan kira. Ni dak steady, pam sembang lembak tu, pam sama kuat dengan azan. Orang azan dia lagi sembang kuat, tak rasa malu. Kalau orang musafir tak apa juga. Sebab dia musafir mungkin dia buat jamak, tapi musafir apa tengok muka orang kampung kita. Musafir kok mana pula, dia pergi mana? Tengok kenal ni. Lepas habis kita pula ada kuliah, habis kuliah main isyak apa semua jalan, tengok ada lagi kat warung. Sikit pun dah maghrib sebelah mana. Tak ada rasa malu, tak ada rasa takut, tak rasa apa-apa pun. Kadang-kadang kenduri kendara belah Terengganu saya tak pasti, tapi kadang-kadang belah tempat kami, belah Perak dan sebagainya, kadang-kadang ada kita tegur. Satu hal dah karaoke, kalau sedap tak apa juga. Ini gigi tak ada. Nyanyi orang. Kita makan macam nak terkeluar balik. Itu satu hal. Lepas tu bila kan sampai kan tengah hari, biasa orang kenduri memang tengah hari. Lepas tu masuk azan Zuhur. Dengar dah kan azan, tutuplah sekejap. Dak, dia lagi kuat pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia cintaku. Ambil main tonyoh atas muka dia. La ilaha illallah. Apa jadi gitu? Sebab tidak ada takut kepada Allah. Bila manusia sudah tidak takut pada Allah, maka Allah turunkan bala. Bila Allah turun bala, bukan hanya orang maksiat saja kena, orang beriman pun kena. Kenapa orang yang taat, orang yang baik, orang yang beriman pun kena? Kerana orang yang baik mendiamkan kemungkaran. Lepas tu kita kena buat kerja tuan-tuan. Kena buat kerja. Nak kerja dakwah bukan hanya ulama', bukan hanya asatizah, bukan hanya ustaz. Nampak tak sekali lagi? Kuliah disekat. Tak boleh kuliah 14 hari ni, tak boleh kuliah. Ustaz-ustaz semua tak boleh kuliah. Kenapa? Jangan pandang habislah kuliah kita kosonglah. Tak, kerana Allah nak kita semua berkuliah. Allah nak kita semua menjalankan dakwah. Selama ni ustaz dia cakap tentang agama. Lepas ni kita semua cakap tentang agama, khususnya dalam keluarga kita. Dah tak ada dah kuliah maghrib lepas ni, kita buka kuliah maghrib kat rumah. Buka kitab. Dengar ni semua duduk-duduk. Panggil anak-anak, bini-bini, mana tahu lebih bini dia, duduk. Kan? Buka kitab pun masa tu terbalik dah kitab. Anak tegur, ya balik kan. Tak apalah, tapi kurang-kurang tu baca satu hadis, kemudian kita cakap, ingat balik apa yang ustaz ajar. Ni kerana Allah nak ajar pada kita bahawa tanggungjawab Islam bukan individu tertentu, tetapi kita semua, insya-Allah. Moga-moga kita yang hadir pada malam ni dapat input ni, kita buat yang terbaik. Moga-moga Allah masukkan kita dalam golongan yang mendapat petunjuk daripadanya, bukan yang golongan yang Allah sesatkan. InsyaAllah, amin. Masih ada lagi? Okey, jadi mana-mana kuliah dan ceramah saya pergi, dan lagi pun malam ni malam yang last saya nak balik terus. Jadi nak lalu Bukit Gerik apa semua tu, kereta jadi berat sebab barang niaga banyak. Jadi tuan-tuan kena habiskan supaya ringan laju turun. Dan jadi adalah sikit barang niaga untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami di Beruas Perak tu. Dan antara yang istimewanya kita ada telur masin. Sebab apa telur masin ni istimewa? Sebab telur tu telur itik.
Dan itik ni bukan calang-calang itik. Bukan itik-itik biasa. Itik ngaji pondok ni itik. Sebab itik tu duduk di pondok. Jenis itik sifat 20 ya. Jadi moga-moga insya-Allah kita pakat-pakat membeli sambil niat menderma untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Noh. Guru saya tu. Jadi pakat-pakatlah bantu, moga-moga daripada perjuangan sekolah ni lah terhasil golongan alim ulama untuk masa depan umat kita akan datang insya-Allah. Jadi kadang-kadang itulah yang dapat kita kongsikan. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ini untuk memahamkan masyarakat kita terhadap ajaran Islam yang sebenar insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa' annal ghala awal bala awal waba awal fahsya awal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min baldanil muslimina ammatan innaka ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, dengan kebenaran Fatihah dan dengan rahsia yang terkandung dalam Fatihah, ya Allah, Tuhan yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan kesedihan. Ya Allah, Tuhan yang maha kasih sayang kepada hamba-Nya. Ya Allah, Tuhan yang menghindarkan bala. Ya Allah, Tuhan pengasih yang menolakkan bala. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang yang menjauhkan bala. Tolakkanlah dari kami malapetaka, bala bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya minta dengan penuh rasa takzim kebesaran Allah di dalam hati kita, moga-moga Allah lindungi kita semua. Kita takbir dengan sekuatnya. Takbir! Allah!